Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 memulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Pelarasan tarif air domestik di Semenanjung dan Labuan akan dilaksana mulai bulan depan melibatkan kenaikan purata 22 sen setiap meter padu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, kenaikan itu masih rendah dan tidak dapat menampung kos sebenar penyediaan perkhidmatan bekalan air sebanyak RM1.75 bagi setiap meter padu. Ia dijangka membabitkan kenaikan caj bil dalam julat antara RM1.60 hingga RM8 bagi setiap kediaman atau 5 hingga 27 sen sehari bagi penggunaan isi rumah sebanyak 20 meter padu sebulan. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur Utiliti dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Terengganu, Hanafi Ahmad, menyatakan langkah penyelarasan tarif air itu wajar kerana sejak ditubuhkan, tiada permohonan kadar tarif baru pernah dibuat kepada SPAN maupun kementerian berkaitan. Penyelarasan tarif itu penting dilaksanakan kerana syarikat air Terengganu kini berdepan peningkatan kos operasi, pemprosesan dan perbekalan air terawat yang sentiasa naik setiap tahun. Kementerian Komunikasi telah mengadakan kempen pengiriman poskad khas kepada Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi menuntut keadilan dan keamanan Palestin. Kempen tersebut dimulakan oleh Perdana Menteri serta jemaah menteri yang telah menandatangani poskad tertera "We appeal for the UN to accept the State of Palestine as a full member. Ceasefire now." Penghantaran pertama poskad khas ini dibuat melalui Wakil Tetap Malaysia ke PBB dalam memelihara keamanan dan keselamatan sejagat. Mesin pengimbas berteknologi terkini Artificial Intelligence (AI) telah diperkenalkan oleh Jabatan Kastam. Ia merupakan salah satu aset baru yang digunakan untuk memantapkan lagi penguatkuasaan undang-undang melalui kawalan sempadan. Jabatan Kastam akan turut menambah anjing pengesan dadah APD bagi mengawal ketat penyeludupan dadah, terutamanya di pintu sempadan negara. Jabatan Perangkaan optimis sasaran pendaftaran padu sehingga 2 juta individu menjelang akhir bulan ini mampu dicapai. Setakat ini, hampir 1.2 juta individu telah mendaftar dalam sistem berkenaan. Ketua Perangkawan berkata sistem berkenaan berupaya menjadikan pembangunan negara lebih rancak seiring perkembangan teknologi terkini. Di Pulau Pinang, DUSM membuka kaunter khas pendaftaran padu di beberapa pusat ekonomi digital PEDI. Pengarah DUSM Pulau Pinang berkata, ia bagi meningkatkan jumlah pendaftaran di negeri itu yang kini masih kurang memberansangkan. Jumlah penduduk terjejas di Pahang seramai 110 orang. Ia susulan pembukaan Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Orang Ramai Bukit Imam Rompin. Sementara itu, menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, amalan hujan berterusan tahap waspada dijangka berlaku di Pahang hingga 20 Januari. Antara daerah terlibat adalah Kuantan, Pekan dan Rompin. 3 pusat pemindahan sementara PPS masih aktif di 2 daerah di Johor iaitu di Segamad dan Batu Pahat. Jumlah penduduk terjejas direkodkan pula 91 orang daripada 26 keluarga. Sementara itu, Jalan Lingkaran Kahang dan Felda Kahang Barat di Keluang ditutup untuk semua kenderaan. Laki warga Pakistan yang dipercayai terbabit kesamun dan rogol seorang wanita pada Ahad lalu ditahan apabila kelibatnya dirakam kamera litar tertutup CCTV. Suspek berusia 23 tahun itu dicekup di sebuah kondominium di Taman Sedang Perdana Seri Kembangan. Suspek direman 7 hari hingga 22 Januari ini bagi membantu siasatan. 3 premis makanan di Georgetown diarah tutup oleh Jabatan Pelaksana Majlis Bandaraya Pulau Pinang sehingga 30 Januari bagi kerja pembersihan. Restoran yang menyajikan menu Timur Tengah, restoran nasi kandar dan restoran masakan India diberi notis penutupan susulan penemuan najis tikus di bahagian dapur dan stor penyimpanan makanan. 4 wanita Indonesia dan seorang lelaki Myanmar ditahan Jabatan Imigresen Johor dalam operasi di 13 premis sekitar daerah Segamat semalam. Pengarah Imigresen Johor berkata operasi dibuat hasil aduan orang awam mengenai kehadiran pekerja asing yang dipercayai melanggar syarat PAS di premis berkaitan.
Cubaan pengedaran dadah menggunakan kurier berjaya ditumpaskan Kastam Kelantan dalam 2 kes di Rantau Panjang dan Pasir Mas. Bekalan dadah disyaki diperoleh dari negara jiran dan dibawa masuk menerusi bekalan haram di sepanjang Sungai Golo. Anggaran nilai rampasan melebihi RM11,000. Ibu dan anaknya antara 3 ditahan dipercayai terlibat sindiket pengedaran dadah membabitkan rampasan RM1.23 juta dalam serbuan sekitar Johor Bahru dan Iskandar Puteri Johor pada 10 hingga 14 Januari lepas. Ketiga-tiga individu direman sehingga 23 Januari. Seorang jurutera mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian 2 guru lelaki bulan lalu. Dia didakwa memandu kereta dengan kandungan alkohol melebihi had hingga menyebabkan kematian. Jabatan Imigresen menumpaskan sindiket perjudian dalam talian di Bangsar. 14 lelaki warga Cina dan 3 lelaki tempatan ditahan. Kesemua suspek warga Cina itu gagal mengemukakan dokumen pengenalan dan perjalanan diri yang sah dipercayai dipegang pihak sindiket. 44,000 liter cecair disyaki diesel bernilai RM94,600 dirampas dalam ops tiris 3.0 di sebuah premis di Sungai Besi, Kuala Lumpur. Operasi berjaya merampas serta menyita barangan dengan nilai keseluruhan dianggarkan menjejah RM300,000. 5 lelaki warga negara tempatan, 4 daripadanya pemandu lori dan seorang pekerja stor. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Kuala Kedah menahan 4 nelayan tempatan dan merampas 164 unit bubu naga. Kesemua lelaki terbabit ditahan ketika sedang mengangkat bubu naga di 3 lokasi berbeza pada kedudukan 6.7 Batu Nautika Barat Daya, Tanjung Dawai. Keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM124,680 dan dibawa ke jeti Zon Maritim Kuala Kedah. Seorang peniaga yang didakwa membelasah isterinya hingga koma 3 tahun lalu diperintah membela diri di Mahkamah Session Johor Bahru 24 Januari ini. Hakim mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan prima facie terhadap tertuduh. Perbuatan didakwa dilakukan di sebuah pangsapuri di Jalan Tani, Kampung Aman, Larkin. Pengarah dan penerbit filem Mentega Terbang masing-masing mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas pertuduhan melukakan perasaan agama orang lain menerusi filem itu tahun lalu. Mereka didakwa dengan sengaja melakukan perasaan agama orang lain dengan melafazkan perkataan-perkataan dalam pendengaran 14 Mac sebutan semula kes. Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, akan memastikan tiada penyelewengan wang zakat yang diserahkan kepada agensi agama di bawahnya. Pengerusi MAIS berkata pihaknya amat menitik beratkan amanah dan integriti dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab demi memastikan wang zakat diurus dengan baik. Tindakan tegas menanti kepada siapa yang menyeleweng wang zakat. Ujian penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain UPKK bagi mata pelajaran Sirah ditangguhkan kepada 24 Januari 2024 atas masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. JAKIM memohon maaf atas kesulitan dan mendoakan calon UPKK di seluruh negara dapat memberi tumpuan sepenuhnya pada ujian tersebut. Program Mesra Santai di warung-warung pilihan antara usaha Melaka FM mendekati pendengar setianya. Program ini dapat mengeratkan silaturahim selain memberikan informasi kepada masyarakat sempena Tahun Melawat Melaka TMM 2024. Uzbekistan berhasrat meneroka peluang baru dengan Malaysia termasuk dalam bidang otomotif. Jelas Duta Besar terdapat potensi besar mampu diperoleh terutama dalam hubungan ekonomi dua hala. Menjelang akhir tahun, 3 syarikat tempatan bakal memulakan operasi di Uzbekistan berbanding 36 syarikat ketika ini. Rangkaian makanan segera India Wow Momo menjual 15% kepentingan kepada Khazanah Nasional Berhad dengan nilai $42 juta, manakala sejumlah $7.2 juta pula diperoleh daripada firma pelaburan India OAKS Asset Management. Rangkaian itu merancang untuk menggunakan dana tersebut bagi pengembangan operasi serta laluan keluar kepada pelabur peringkat awal. MSM Malaysia Holdings Berhad
Merancang untuk meningkatkan kadar penggunaan kilang penapisan yang di Johor kepada 50% tahun ini. Ketua Pegawai Operasi berkata MSM Johor mempunyai kelebihan geostrategik dalam rantaian bekalan runcit dan industri. Justru terdapat potensi besar untuk mengembangkan ekspor mencecah lebih 5 juta tan setahun bagi pasaran Asia Pasifik. Projek Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE jajaran Seksyen 11 Persimpangan Beruas dan Persimpangan Taiping Selatan dijangka siap April depan. WCE kini memasuki tahap pemeriksaan, pemantauan dan sizil daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan dijangka dapat dibuka sebelum Aidilfitri. Seksyen 11 menghubungkan Beruas Taiping Selatan membabitkan 35.5 km menjadi pelengkap kepada jajaran WCE di bahagian luar Perak. Peruntukan bagi program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja PHEKS dinaikkan tahun ini. Menteri Sumber Manusia menyatakan peruntukan itu dinaikkan kepada 5.8 juta ringgit tahun ini berbanding 2.6 juta ringgit tahun PAS. Had maksimum permohonan geran untuk Kesatuan Sekerja juga dinaikkan kepada RM20,000 tahun ini. Israel dan Hamas sepakat untuk menghantar bantuan kemanusiaan termasuk ubat-ubatan kepada tebusan selain orang awam di wilayah Palestin. Perjanjian dicapai dengan hasil usaha perantara Qatar dan Perancis. Kementerian Luar Qatar maklumkan Israel setuju untuk membekalkan bantuan kepada orang awam di Gaza. Ia sebagai pertukaran terhadap persetujuan Hamas untuk menghantar bekalan ubat-ubatan kepada tebusan Israel. Duta Palestin ke United Kingdom UK menuduh kerajaan British berat sebelah dan hipokrit dalam dasar mereka terhadap Palestin. Husam Zomlot mengkritik Perdana Menteri Rishi Sunak kerana menentang permohonan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa yang menuduh Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai dalam perang di Gaza. Pada masa sama, Husam mengalukan keputusan kerajaan UK baru-baru ini yang melarang pengganas Israel daripada memasuki UK. Arab Saudi sedia mengiktiraf negara haram Israel sekiranya persetujuan menyeluruh dicapai termasuk penubuhan sebuah negara Palestin. Menteri Luar Saudi berkata negaranya bersetuju bahawa keamanan serantau adalah termasuk keamanan untuk Israel. Namun, ia hanya boleh berlaku melalui keamanan untuk Palestin melalui penubuhan negara Palestin. Bintang bola sepak Karim Benzema pada Selasa memfailkan saman fitnah terhadap Menteri Dalam Negeri Perancis Darmanin yang mendakwa bekas bintang Real Madrid itu mempunyai hubungan rapat dengan Ikhwanul Muslimin. Darmanin mengkritik Benzema selepas bekas penyerang Perancis itu membuat naik hantaran di akaun X yang menyatakan sokongan kepada penduduk Gaza. Saman yang difailkan Benzema melalui peguam Hughes Vision menyatakan tuduhan Darmanin mencemarkan reputasi pemain tersebut. Donald Trump mengukuhkan kedudukannya sebagai calon Presiden Amerika Syarikat dari Parti Republikan susulan kemenangan besar di Iowa dan kini mara ke New Hampshire. Keputusan pada malam Isnin menunjukkan Trump memperoleh 51% undi Republikan mengalahkan pesaing Ron DeSantis dan Nikki Haley untuk kemenangan terbesar dalam sejarah Iowa. Penduduk di sebuah daerah di Semenanjung Noto, Jepun berjaya berpindah dengan selamat ketika tsunami melanda daerah itu pada 1 Januari lalu, sekaligus membuktikan latihan pemindahan yang dijalankan sejak bertahun-tahun mendatangkan hasil. Daerah di Kishimode Misaki di Suzu mempunyai seramai kira-kira 90 penduduk yang kebanyakannya warga emas. Walaupun banyak rumah runtuh, semua penduduk berjaya berpindah ke kawasan lebih selamat dalam tempoh kira-kira 5 minit. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.